Lidah ni banyak zalim orang. Kata ke orang, kutuk orang, kata yang tu, kata ini benda yang tak elok. Pasal politik lah, pasal itulah, pasal inilah. Walaupun kadang-kadang tuan-tuan, yang ni nak sebut jugalah, sebab saya pun nak buat juga, tapi peringatan lah. Walaupun benda tu sebenarnya tak ada kena-mengena dengan kita pun. Contoh, troll bola. Contoh. Contoh. Kan? Sebab tuan-tuan, ada orang yang tak suka. Yang tak sup ni tuan-tuan, sampai kalau kata tim dia ni kalah, tuan kita kata dia boleh gaduh. Tapi di sini tak ada lah, kita suka-suka ya. Hang menang ke, hang kalah ke, mampu ke hang. Kita tak tunggu tim kita menang kalah, kita tunggu tim lawan kita menang kalah. Tim lawan kita kalah siap lah. Orang Tok Imam Liverpool kena kalah, memang Tok Imam pasang lah. Kan? Kalau kata hak ni pula kalah, hak kawan ni pula pasang, orang nak tunggu nak tu ya tuan-tuan. Dengan troll macam tu tuan-tuan, sampai kadang-kadang tuan-tuan kita boleh bermusuhan, kita boleh menyakiti hati orang. Yang tu dikira zalim tak tuan? Bila percakapan kita tak dijaga, akhlak kita tak seperti mana akhlak Nabi SAW, maka benda tu boleh diletakkan di bawah kezaliman, walaupun niat asal kita nak melawak. Cukup bahaya dosa zalim ni tuan-tuan. Baik, kita berhenti hari itu pada penghujung muka surat 103. Kita nak tengok pada hadis yang terakhir di muka surat 103. Kita sambung di situ malam ni insya-Allah. Baik. Nabi SAW telah bersabda, "Man kanat 'indahu mazlamatun min akhihi min 'irdihi aw malihi falyatahallalhu al-yawma qabla an yu'khadha hina la yakunu dinarun wala dirhamun. Wa in kana lahu 'amalun salihun ukhidha minhu biqadri mazlamatihi wa in lam yakun lahu ukhidha min sayyiati sahibihi faju'ilat 'alayhi." Atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud, sesiapa yang pernah melakukan kezaliman terhadap kehormatan seseorang atau sesuatu apapun, hendaklah dia meminta kemaafan pada hari ini, yakni di dunia, sebelum datang hari yang ketika itu tidak bermanfaat dinar dan dirham. Jika dia memiliki amal soleh, akan diambil darinya sekadar kezaliman yang dilakukannya. Dan jika dia tidak memiliki kebaikan lagi, maka keburukan seseorang yang dizalimi itu akan diambil lalu ditimpakan kepadanya. Pedih tuan-tuan. Sebab Nabi sebut di sini, siapa yang pernah melakukan kezaliman terhadap kehormatan, maksud dia dengan cara kita menjatuhkan maruah dia, dengan cara kita merendahkan kedudukan dia, dengan cara kita memalukan dia. Walaupun untuk kita benda tu ringan, kita tak pukul dia, kita tak ambil barang dia, kita kata je kat dia. Sekecil itu pun tuan-tuan, benda ni dilarang oleh Nabi SAW. Dan Nabi kata, sewaktu masih hidup, pergi cari, pergi minta maaf, dapatkan kemaafan. Nabi dah warning, jangan sampai benda ni bawa pergi ke akhirat, hari yang tidak ada manfaat dinar dan dirham. Akhirat. Sebab akhirat tuan-tuan, mata wang yang akan dinilai, digunakan adalah pahala. Itu saja mata wang yang laku, yang sekarang ni kita duk cari. Sebab tu orang tak apa nak bulun, sebab orang duk berasa mata wang pahala ni tak boleh nak pakai. Memanglah kita duk kat sini tuan, tak pakai lagi lah. Duk kat negeri dia, waktu tu baru kita tahu bernilai ke tak. Serupa kita pergi US lah tuan-tuan, pergi US singgah nak makan mana-mana, tengok satu restoran halal ke apa ke, kita pun masuk, order, main habis makan nak bayar, suara RM tuan-tuan. Dia terajang kita lagu tu ya. Mana laku duit kita nak pergi bayar kat US, walaupun masing-masing duduk di bumi yang sama, kan? Cuma kita berbeza jarak ya, berbeza benua, berbeza tempat, namun masing-masing ada mata wang dia. Kalau di dunia pun kita kena ikut mata wang sesuatu negeri, apatah lagi di akhirat. Maka Nabi habaq, jangan sampai benda yang paling bernilai yang ada pada kita, itu pahala kita, ukhiza, diambil dan diberikan kepada orang. Tuan-tuan, hari ni pahala kita ni tuan-tuan, saya cerita tentang diri saya tuan-tuan. Pahala ni besar semut kan tuan-tuan. Dosa ni gunung-gunung. Yang duk ada sikit tu pun tuan-tuan, entahlah bagaimana dengan ibadat kita. Kita harap semua ibadat kita Allah Ta'ala terima lah tuan-tuan. Puluh tahun kita jaga solat, kita duk baca Quran, kita duk sedekah, kan? Kita buat apa yang Allah suruh, cuba tinggal larangan Allah. Kadang-kadang kita tak tahu tuan bagaimana Allah Ta'ala memberikan ganjaran. Allah balas tu seumpama dengan mana?
Solat kita tuan-tuan, kalau dapat solat yang khusyuk, alhamdulillah tuan-tuan, dapatlah markah banyak. Tapi kalau solat teringat tu teringat ni, saya akan sebut selalu tuan-tuan. Kalau tuan-tuan rasa dia ni kira mai jumpa nak sebut benda ni, ya, saya akan sebut selalu tuan-tuan. Sebab benda ni peringatan tuan. Kita kena beri peringatan kepada diri kita dan juga kepada orang lain sedaya kita mampu. Dengan pahala yang kita dapat tuan-tuan, kadang-kadang ni tak seimbang sehari itu pahala dengan dosa. Saya duk berasa dosa lebih banyak tuan-tuan ni. Tiba-tiba bila duk ke akhirat tuan-tuan, dengan kita zalim orang-orang mai tuntut di hadapan Allah, kita disabitkan kesalahan, kita mampu tengok saja tuan-tuan, Allah ambil pahala kita bagi ke orang. Puluh tahun kita duk solat tuan, puluh tahun buat amal ibadat, macam tu orang dapat free-free. Nak marah tak boleh, nak kata apa pun tak boleh, sebab kita sedang diadili atas kesalahan kita. Disiplin yang paling besar adalah bila kita dapat merasakan diri kita tu seorang hamba. Bila kita rasa kita hamba tu, kita akan hidup dan disiplin. Yang mana disiplin ini, disiplin yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Nabi sebut tuan-tuan, kalau dah tak ada pahala, semua pekat duk tuntut, habis pahala kita, kering tuan-tuan, kosong. Ada lagi orang nak tuntut, Allah ambil dosa dia setara yang kita buat kat dia, di bawah perkiraan Allah, Allah letak pula kat dosa kita. Pahala dah habis, dosa kekal, tambah dosa orang pula tuan-tuan. Tak sanggup tuan-tuan, tak sanggup. Benda ni benda yang sangat berat. Jangan zalim ke orang, jangan kata ke orang, jangan ambil hak orang, jangan aniaya orang tuan-tuan. Kita lebih fokus kepada orang, sedangkan kita kena fokus kepada makhluk. Termasuklah dengan binatang, tumbuh-tumbuhan. Tapi kita jarang lah kot zalim binatang ni tuan. Bunuh nyamuk tak dikira zalim, pijak lipas tak dikira zalim. Yang tu kita kena mengaji lebih lagi lah bab fiqh ni kan. Tapi kita banyak hidup dengan orang tuan. Kadang-kadang orang duk berjalan, kita tak kenal pun, tengok dia berjalan, dia tu awak jalan capik teruk sangat tu. Kadang-kadang nampak orang duk ni, dia ni baju dia gamuk, pakai baju colour terang macam ni, macam apa lagi. Kawan tu kita tak kenal, dia tak kacau kita pun, lantak dia yang kita duk sakit hati tu pasal apa? Kita pergi kata kat dia. Kita dah tak kenal dia tuan, kita dah mengumpat dia. Bila kita mengumpat dia, kita dah bersalah dengan dia. Kita nak cari dia minta maaf macam mana? Kita tak pernah kenal dia, jumpa sekali tu lah. Maka happy dia nanti di akhirat bila dia tengok, wih, aku berjalan ni pun ramai kata kat aku. So kita janganlah duk buat bagi plek-plek supaya orang kata kat kita dapat pahala free. Janganlah macam tu. Tapi kadang-kadang jahatnya hati saya ni tuan-tuan, orang tu tak kacau kita pun. Saya yakin tuan-tuan tak berlaku benda ni kan? Maka kita kena cari jalan bagaimana kita nak jaga benda ni tuan-tuan. Dan kalau benda ni berlaku, ternyata hati kita ada masalah, hati kita berpenyakit, maka antara ubat paling mujarab kena banyak baca Quran. Banyak baca Quran, banyak istighfar kepada Allah. Bila kita sedar, kita mula nak kata kau orang ni cepat-cepat astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Alihkan, sebenarnya benda tu datang daripada syaitan. Syaitan duk mai, dia tengah duk sembang dengan kita, dia nak tengok bagaimana reaksi kita. Dia tahu dia ni kalau aku cucuk sikit bab kata kau orang ni, dia akan melompat tu. Setan tahu tuan-tuan selok-belok kita, kelemahan kita semua dia tahu. Kita yang tak kenal dia, bukan kita tak kenal, kita tahu dia tapi kita tak nampak dia, kita pun nak follow rentak dia. Jangan sampai amalan kita yang kita buat hari ni akan diberikan kepada orang lain. Bagaimana kita nak masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, saya ambil sikit daripada kitab asal berkenaan apa yang dijelaskan, penjelasan tentang hadis tadi. Kadang-kadang manusia pada masa muda suka buat ikut kehendak hati, bermaharajalela, dan bila sampai usia tua barulah hendak insaf dan bertaubat kepada Tuhan. Walau bagaimanapun itu adalah satu tanda yang baik daripadanya. Syekh Bab, biasalah orang-orang kita ni tuan, kita ni silam-silam kita ada banyak salah dan silap. Orang panggil darah muda, jiwa menggelegak, hak tu hak ni, semua benda tak boleh, kita nak try lah apalah. Dan bila kita dah mula naik umur tuan-tuan, kita dah sedar benda tu salah, kita kembali ke pangkuan Allah, alhamdulillah, bertaubat, tinggal, insaf, menyesal, tak mau buat dah. Mudah-mudahan Allah terima dan ampunkan dosa-dosa kita yang lalu. Tapi saya sebut pula, dalam mengambil hak orang, menipu wang ringgit orang, pecah amanat dan seterusnya, segala yang berupa penganiayaan hinggakan kepada caci maki sekalipun,
tidak cukup dengan bertaubat minta ampun, kecuali dengan minta dihalalkan dari Tuhan punya hak itu sendiri. Jika tak lepas di dunia, lebih berat lagi nanti di akhirat, iaitu dengan membayar dengan kebaikan pahala atau menerima keburukan dosa orang itu. Syekh pun pesan tuan-tuan, lebih baik dosa, bukanlah maksud kata nak kena buat dosa. Dosa kita direct dengan Allah tuan-tuan, kita boleh dapatkan pengampunan terus daripada Allah. Tapi dosa dengan manusia ni tuan-tuan, lagi mana tak lepas manusia, Allah Ta'ala takkan ampunkan. Sebab ampun dosa itu mutlak hak Allah. Sebab Allah sebut innallaha ghafur. Kan? Dan biasanya Allah datangkan ghafur tu dengan rahim. Allah itu maha pengampun, maha penyayang. Kita buat dosa, Allah marah kita, Allah murka kita, Allah meluat kat kita tuan-tuan, Allah geram kat kita. Tapi bila kita minta ampun tuan-tuan, Allah bukan sekadar ampun, Allah datang keampunan tu dengan sayangnya kembali kepada kita. Pengampunan hak mutlak Allah bila kita direct dengan Allah. Cuma bila kita dengan manusia tuan-tuan, walaupun yang ampun itu Allah, manusia yang kita zalim tadi, dia mesti maafkan kesalahan kita. Barulah kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tolong jaga-jaga tuan-tuan. Umur kita pun makin naik dah tuan-tuan. Jangan kita rugikan amal ibadat kita. Jangan sia-siakan ganjaran kebaikan yang ada pada diri kita. Baik. Nabi SAW telah bersabda bahawa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Ini hadis qudsi. Ya ibadi, inni haramtumuz zulma. Inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Atau kama qala, yang bermaksud, wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan diriku melakukan kezaliman dan aku menjadikan haram di antara kamu. Oleh itu, janganlah kamu saling melakukan kezaliman. Wa ma rabbuka bizallamin lil abid, antara Allah ayat yang dideklar oleh Allah. Allah bagi tahu kat semua hamba dia, Allah sama sekali tidak akan menzalimi hamba-hamba dia. Allah takkan zalim kita. Pembalasan kebaikan dan pembalasan keburukan itu semuanya datang daripada pelakuan kita, daripada kehendak kita. Bukan kita tak tahu setiap hari kita kena solat. Bukan kita tak tahu segala benda yang dilarang oleh Allah kita mesti cari jalan untuk tinggalkan. Kita tahu semua tu. Tapi kita tak jaga solat kita. Kita teruskan dengan dosa dan maksiat. Kita yang berkehendak untuk melakukan benda tu, maka layaklah kita mendapat balasan neraka. Dengan keadaan sekarang, apa jadi pun tuan-tuan, kita jaga solat, kita jaga amal ibadat, kita kurangkan segala salah dan silap sebanyak mana yang mungkin yang mampu kita kurangkan. Dari segi kesilapan yang lalu kita bertaubat, mohon kepada Allah, Allah ampunkan tuan-tuan, maka layaklah untuk kita diberikan nikmat syurga Allah. Allah tak pernah zalim. Walaupun hari ni tuan-tuan ada orang walaupun dia Muslim, saya ambil contoh lah tuan-tuan, 2 hari lepas Asyah Jalil tuan-tuan kena ikut lah, Peguam Siti Bainun tu. Asyah Jalil ni dia kan liberal. Dia buat pengakuan bahawa kata dia seorang liberal yang percaya bahawa orang yang tak beriman kepada Allah pun akan masuk ke dalam syurga. Dia kata syurga ni tempat orang buat baik. Sebelum ni dia pun dah berkeluar satu statement, dia kata dia punya suka kat kapal Sing, mendiang kapal Sing kan, dan dia bagi tahu dia berharap nanti di akhirat dia dapat duduk dalam syurga, nanti dia dapat duduk sebelah kapal Sing, dapat sembang hari-hari dengan kapal Sing. Dan dia kata dia percaya dengan benda tu. Bagi dia kalau buat baik tak kisah agama. Sedangkan tuan-tuan, syarat utama untuk nak masuk syurga ialah la ilaha illallah. Okey, hari ni ada orang cuba pertikaikan, kenapa ada orang kafir? Kalau kita kata orang Islam saya masuk syurga, kan? Di dunia ni ada Islam, ada kafir. Zalimlah Allah, kenapa Allah tak jadikan yang kafir tu dilahirkan dalam keadaan Muslim? Untunglah mereka yang Islam lahir-lahir saja Islam. Berapa ramai orang Islam tapi tak masuk syurga? Dan berapa ramai orang yang asal dia kafir, mereka menggunakan mata hati, menggunakan akal yang diberikan oleh Allah, mengkaji yang akhirnya mereka kembali ke pangkuan Allah. Sebab tu tuan-tuan, tagline Nabi SAW yang diberikan oleh Allah, rahmatan lil alamin, itu adalah satu tagline yang mana tak ada satu hamba pun boleh menyangkal bahawa tak sampai kepada dia seruan agama.
Dan hari ini terbukti tuan-tuan, di 196 negara yang ada di muka bumi Allah, semua negara ada orang Islam. Yang beza minoriti atau majoriti. Mana kata seruan iman tu sampai. Seruan agama Islam yang dibawa oleh Nabi SAW itu sampai ke seluruh pelosok muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka nanti orang-orang yang tak beriman kepada Allah, yang kafir, mereka akan cuba petikai itu depan Allah. Allah akan tunjuk balik. Hampa dah tahu tentang Quran, hampa dah tahu tentang Nabi Muhammad, hampa sendiri ada akal, pasal apa hampa tak boleh fikir, hampa sembah berhala yang tak mampu nak bergerak sendiri pun. Kok nak bergerak daripada sini duduk pergi ke sana, nak bergerak setengah meter ke seinci pun tak mampu. Hampa yang buat berhala tu, hampa yang sembah. Hampa tak menggunakan akal hampa sewajarnya. Maka ketika itu baru kita akan sedar bahawa sebenarnya Allah tak zalim. Sebab ramai saja ada je orang Islam yang dia akan masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa dia kena masuk neraka sedangkan dia Islam? Sebab dia tak buat apa yang Allah Taala minta. Jadi di sini membuktikan kepada kita bahawa Allah itu mengharamkan kezaliman untuk diri dia. Allah takkan zalim kepada mana-mana makhluk dia, dan Allah Ta'ala haramkan zalim itu kepada makhluk dia. Jadi bila Allah dah haramkan, jangan kita buat benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, Nabi SAW telah bersabda, atadruna mal muflis? Qalu al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Faqala innal muflisu min ummati ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fayu'ti hadha min hasanati wa hadha min hasanati فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى عنه ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ia bermaksud, tahukah kamu siapakah yang disebut dengan orang yang muflis? Maka para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, orang yang muflis menurut kami adalah orang yang tidak memiliki dirham serta harta benda. Lalu baginda SAW bersabda, sesungguhnya orang yang muflis, yang rugi di kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala solat, puasa dan zakat. Namun ia datang dalam keadaan telah mencela si fulan ini, makan harta si fulan ini, merendahkan kehormatan si fulan ini, memukul si fulan ini, dan menumpahkan darah si fulan ini. Maka kebaikannya diambil untuk si fulan ini, dan diambil lagi kebaikannya untuk si fulan ini. Apabila kebaikannya sudah habis, sebelum habisnya kesalahan terhadap mereka, maka diambil kejahatan orang-orang itu lalu diberikan kepadanya. Kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka. Hadis ni lagi clear tuan-tuan. Sebab Nabi duduk dengan sahabat, Nabi tanya, ramai sahabat tu ada, hamba tahu tak muflis ni apa? Tahu Rasulullah, yang kata muflis ni orang yang tak ada harta, tak ada dirham, tak ada duit, tak ada apa pun, memang orang susah sungguh, hutang pun banyak lah apalah. Okey, maka Nabi kata betul benda tu. Cumanya yang aku maksudkan di sini, mereka yang muflis di kalangan hamba-Ku, yang bila mereka masuk ke alam akhirat, mereka membawa pahala yang banyak. Solat, puasa, zakat, semua ibadat yang dia buat tu pahala dia banyak. Tapi dalam masa yang sama, dia kata ke orang, dia pukul orang, dia tumpahkan darah orang, dia fitnah orang, dia zalimi banyak di kalangan manusia sewaktu dia hidup. Maka masing-masing datang menuntut hak. Kita dah sebut dah hari tu tuan-tuan, hisab ada dua fasa. Jangan lupa benda ni tuan. Hisab ada dua fasa. Semua orang akan dihisab tuan-tuan. Fasa pertama melibatkan kita dan kehidupan kita. Daripada hari pertama kita balik sampailah kita mati, Allah Ta'ala akan tengok balik setiap detik yang kita lalu. Maka akan nampaklah amalan kita, akan nampaklah maksiat kita, akan nampaklah dosa-dosa yang kita buat secara berseorangan. Kalau benda tu kita bertaubat kepada Allah, kita tinggal terus, Allah Ta'ala ampun, insya-Allah dosa tu takkan ditayangkan. Allah delete habis.
seolah-olah kita tak pernah buat. Tapi kalau kita tak bertaubat tuan-tuan, maka akan ditayangkan semuanya dan akan disaksikan oleh makhluk-makhluk Allah, hamba-hamba Allah yang seluruhnya berada di akhirat nanti. Kemudian dalam keadaan perjalanan ditayangkan kehidupan kita tu, baru orang-orang ni akan tahu, oh dia ni lah yang ambil barang aku, oh dia ni lah yang curi kasut aku, dia ni lah yang fitnah aku, pasal dia lah aku kena buang kerja. Tu baru semua orang akan tahu. Hang tunggu hang Ustaz, hang tunggu Ustaz. Habis dah clear daripada balik sampai mati, maka Allah Ta'ala declare, okey, pahala hang banyak ni, dosa hang banyak ni. Kita pun setuju berdasarkan apa yang kita tengok tadi. Ingat habis dah, Allah akan buat announcement. Saya duk sebut benda ni selalu. Okey lah ni, siapa-siapa yang tengok tadi yang ada hak nak tuntut dengan hamba yang sedang dihisap ni, keluar mai. Maka hari itu keluarlah tuan-tuan, orang yang kita curi barang dia, orang yang kita kutuk dia, orang yang kita fitnah dia, orang yang kita pukul dia. Habis keluar semua. Semua pakat tuntut. Dah tengok dah tadi. Dah nampak dah apa yang kita buat ke orang-orang lain apa semua. Dan kebanyakan yang keluar tu semuanya orang yang kita kenal kat dunia dulu. Paling sadis kalau yang keluar itu antaranya anak-anak dan isteri-isteri kita. Ada yang anak-anak dan isteri pun akan keluar. Isteri yang hari ni suami dia tak jaga langsung, tak kisah dengan keadaan isteri dia. Keluar rumah tak tutup aurat, isteri yang tak jaga solat lah apa semua. Suami buat tak tahu, suami bagi kebebasan sepenuhnya. Suami yang tak hirau dengan anak-anak, yang tak beratkan beribadat dengan anak. Anak tak baca Quran, tak kisah, tak takut. Anak tak solat, tak berasa bersalah. Nanti semua ni mereka akan keluar bagi tuntut hak mereka di hadapan Allah. Nabi hebat tuan-tuan. Sampai tahap bila habis semua kebaikan, maka dosa akan diberikan. Ambil dosa orang, ambil dosa. Mungkin hari ni kita tak rasa apa tuan-tuan. Jadi kalau kita tengok ke akhirat nanti tuan-tuan, sebesar zarah punya pahala pun kita akan tuntut tuan-tuan. Percayalah. Sebesar zarah punya pahala pun kita akan tuntut. Sebab waktu tu kita perlukan pahala sebanyak-banyaknya. Nak tebus diri kita untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Waktu tu neraka ada depan mata kita. Julangan api dia, panas dia, huru-hara dia, sakit dia dah mula terasa tuan. Bahkan sebelum kita jejak akhirat lagi, seawal barzah dah mula rasakan azab demi azab. Maka apa saja sekecil mana pun orang buat kat kita tuan, kita akan tuntut. Dan apa yang kita buat ke orang, sama juga, orang juga akan tuntut. Jangan sampai kita kehilangan tuan. Jangan sampai kita muflis tuan kat sana. Muflis kat sini tuan-tuan, ada pihak nak bantu. Kalau di Malaysia ni tuan-tuan, bila kita di istilah muflis, kurang-kurangnya ada pihak antaranya insolvensi. Kan Jabatan Insolvensi adalah pihak-pihak yang boleh tolong kita. Mereka boleh cari kerja kat kita, mereka boleh tolong susun balik kita punya manajemen kewangan lah apa semua, sampai dah kita boleh keluar daripada muflis tu. Tapi di akhirat tuan-tuan, kalau muflis tak ada siapa nak tolong, Allah pun tak heran, malaikat pun takkan layan kita. Mudah-mudahan kita semua golongan yang akan diberikan pahala yang terbaik untuk kita dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Baik tuan-tuan, di dalam bab yang lalu disebutkan hadis yang bermaksud, sesungguhnya lelaki-lelaki yang berusaha memperolehi harta Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara yang tidak betul, maka bagi mereka neraka di akhirat kelak. Harta yang tidak betul ni dengan cara macam mana tuan-tuan? Dengan cara kita menzalimi. Tak kira lah harta tu kita dapat dengan cara rasuah, ataupun dengan rasuah ni kira zalim tak tuan? Zalim lah, sebab kita menekan orang. Ataupun dengan cara yang tak betul. Cara tak betul ni tuan-tuan, antaranya yang ni pun benda yang banyak saya buat tuan, tak amanah dengan kerja kita. Kerja dari sekian waktu sampai sekian waktu, dalam tempoh itu kita kena buat kerja. Kerja tak buat, mengulat, menyembang, seronok, main game, main handphone, kan? Rehat banyak daripada kerja. Masuk lambat, balik awal. Orang rehat setengah jam, kita rehat sejam setengah. Duk berasa macam tak ada apa kita tuang Tuhan ni. Tu semua tu zalim tuan. Bila kita kerja tak betul tuan, gaji kita dapat sama agak, nanti di akhirat siapa nak tuntut tuan? Banyak pihak akan tuntut. Orang yang bayar gaji kita.
Kalau dengan government ni saya pun tak boleh nak bayang siapa nak tuntut kerajaan. Kerajaan ni siapa yang nak keluar bagi tuntut tuan. Saya ni orang government tuan. Kelas sehari kena masuk 4 jam, kadang-kadang masuk 2 jam ya. Hari ni kelas kena masuk, berapa kelas tak masuk. Tapi dapat kebenaran lah, duk buat persiapan esok ada sambutan raya. Tu pun dah rasa tak rasa bersalah tak masuk pun, seronok je dah. Oh lega, tak apa buat kerja ni, tak apa hari tak masuk kelas. Kan dia jadi bagus tu. Kadang-kadang masuk pun dah tahu dah kena masuk, relax selalu, duduk duk menyembang kawan-kawan kan. Masuk lambat 45 minit, lambat 10 minit, lambat 15 minit. Tak ada nak habis waktu. Okey nah, apa faham kot dah. Okey, kita jumpa lain kali. Duduk dah 10 minit, keluarlah. Tu semua tu siapa nak tanggung tu? Gaji tak kurang pun. Kok kalau gaji kurang tak apa juga. Zalim tak tuan? Zalim. Tuhan nak tuntut tu bukan kata kerajaan yang bayar gaji saja. Anak murid yang sepatutnya kita ni, dia akan tuntut, wahai Allah, ini mengajar saya, hamba ni mengajar saya, dia ni cikgu saya lo. Berapa masa yang dia tinggalkan daripada amanah dia untuk mengajar saya. Dengan sebab dia tak mengajar lah ni, saya jadi hamba yang tak takut kamu. Maka saya nak tuntut hak saya daripada dia. Mampu keluar seorang pun dah ketak tuan ni, keluar beberapa kelas pula. Cikgu noh. Nah ya. Hak sekolah cara sekolah, hak office cara office. So kalau kata zalim bak kerja ni nak selamat apa kerja sendiri. Masa nak pergi kerja, pergi rasa malas tutup. Tak ada zalim siapa pun. Bukanlah macam tu yang dimasukkan. Bila kita faham bab ni tuan, sepatutnya dia akan menjadi satu semangat untuk kita tinggalkan kezaliman, kembali beramanah, kembali menunaikan hak-hak yang wajib untuk kita tunaikan. Kita nak dapatkan benda tu, bukan kita nak berasa bahawa kita nak perlu tinggalkan semua. Tak. Sampai sekecil benda tu tuan-tuan, di-highlightkan di sini, sesungguhnya lelaki yang berusaha memperoleh harta dengan cara yang tidak betul. Kira highlight terus kena kat batang hidung kita seorang-seorang ni tuan. Maka neraka lah tempat kita. Kita ni pulun dah cari duit tuan nak bagi kat isteri, nak bagi kat anak-anak, untuk diri kita, untuk kehidupan kita yang kita nak rasa selesa, nak rasa seronok. Tapi cara dia tak betul tuan. Kita orang yang zalim. Yang mana orang zalim pasti takkan dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Telah disebut sabda Nabi SAW terhadap Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, ketika Nabi SAW mengutuskannya ke Yaman. Dan takutlah terhadap doa orang yang dizalimi. Sesungguhnya tidak ada di antaranya, yakni doa itu, dan di antara Allah hijab, yakni penghalang. Selalu kita dengar kan, doa orang zalim tak ada hijab, doa orang zalim tak ada hijab. Inilah yang disebut oleh Nabi SAW. Nabi sebut kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal ketika mana dia diutuskan ke Yaman untuk menyampaikan dakwah ke Yaman, untuk menjadi orang yang akan mengajak Islam di Yaman. Mana kata ketika mana dia mengajak Islam di Yaman, orang di sana akan meletakkan Mu'adz di tempat yang tinggi. Dia akan memimpin umat-umat Islam di sana. Maka Nabi pesan, jangan zalim orang, doa mereka tak ada hijab. Walaupun yang dizalimi itu tuan-tuan adalah orang yang kafir, orang yang mensyirikkan Allah, orang yang hidup dia mengaku Islam tapi tak buat sebarang ibadat. Dia orang yang fasik, yang dimurkai Allah. Ketika mana dia dizalimi, Allah bersama dengan orang yang dizalimi. Takutlah kita kepada doa orang yang dizalimi. Kalau tuan-tuan ada pengalaman pernah kena doa orang dizalimi tuan-tuan, mesti serik dah kita nak zalim orang. Ramai tuan duk dengar cerita kan, mereka dulu buat macam ni. Akhirnya apa yang orang sebut, apa yang orang doa kat mereka, yang mereka dengar tuan, Allah Ta'ala jadikan benda tu kebenaran kepada mereka, berlaku kat mereka tuan. Ingat tuan, dunia hidup ni memang roda sungguh tuan, memang roda. Allah takkan biarkan kita selamanya berada di atas. Kalau Allah Ta'ala biar kita berada di atas saja tuan-tuan, tanpa kita merasai kesusahan, yakinlah bahawa Allah sangat jauh dengan kita. Allah sangat jauh. Sebab orang yang tak diuji ni tuan-tuan, orang yang tak mendapat perhatian Allah.
Kalaulah kita hari ni satu-satu fikir apa dah tak kena dengan aku ni, lepas satu-satu Allah duk uji. Tak larat dah nak hidup macam ni, kerja duk tu lah, tak ada nak selesai hak tu mai yang ni, tak ada nak settle hak ni mai kok nu pula. Yakinlah Allah Ta'ala sangat dekat dengan kita. Ini keyakinan orang yang beriman. Sebab Allah kata dengan kita mengaku Allah itu Tuhan tak cukup, kita mesti diuji dulu oleh Allah. Maka dalam keadaan yang tersebut tuan-tuan, kita nak dapatkan redha Allah, biar kita dengan Allah sudah. Jangan kita zalim. Jangan tuan-tuan. Zalim ni sangat tak baloi tuan. Sangat tak baloi. Walaupun saya duk pesan banyak dah tuan-tuan, duk mengajak khabar ni pun beberapa tempat yang lain, dah masuk bab ni pun banyak kali dah tuan-tuan. Tapi masih lagi saya juga tak dapat nak amalkan dengan apa yang saya sebutkan sepenuhnya. Tapi kita cuba tuan. Jaga lidah. Kita baru keluar pada Ramadan. Ramadan tu sebulan kita tak kata ke orang, sebulan kita tak mengumpat, sebulan tak cakap bab politik yang dengan politik ni kita selalu kata ke orang tu orang ni. Kan? Patutnya bila keluar baru Syawal ni tuan-tuan, Syawal pun tak sampai 20 hari lagi. Hari ni baru 17 ke 18 ke lebih kurang kan. Bulan pun dah nampak sebiji lagi. Kira mana kata tengah bulan lagi. Takkan bila keluar masuk je Syawal kita dah mula duk buat dosa balik, duk zalim kata ke orang balik. Apa yang kita dapat daripada tarbiyah Ramadan, rugilah kita. Umur makin naik, mati makin dekat, dosa tak kurang-kurang. Macam mana kita nak hadap Allah? Macam mana kita nak hidup dalam barzah? Macam mana kita nak tenang ke akhirat? Sebab di sana tak ada apa dah, tak ada kematian, tak ada perakhiran. Sampai bila kita terus nak kata ke orang? Sampai bila terus kita nak taksub dengan satu-satu benda, politik ke, kewangan ke, apa-apa? Sampai bila hidup kita ni tuan-tuan, hati kita sentiasa nak busuk ke orang, sentiasa nak dengki ke orang? Sudah-sudahlah. Cukup-cukuplah. Taubatlah ke Allah. Jadikan hidup kita sekarang ni hanya kita dengan Allah. Untuk Allah. Kerana Allah. Apa yang orang ni nak buat, orang buatlah. Ni hampa kata hampa nak tu lah, kerajaan ni zalim lah, hampa nak tukar ke, hampa nak ni ke, OPR naik fitnah, lepas tu tiba-tiba naik ke, hang kata bila apa-apa aku tak mau ambil tahu. Hidup aku dengan Allah. Banyak isu kita nak kata tuan. Kalau kita penyokong kerajaan, banyak benda kita nak tibai balik kepada pembangkang. Kalau kita ni penyokong pembangkang, banyak isu yang kita nak tembak kepada kerajaan. Kita tembak jadi apa tuan? Tak jadi apa. Dia kerajaan duk kukuh lagu tu lah juga, tak ada masalah apa pun. Kita kata api apa pun. Kita cakap sembang dengan member ke, kita forward mesej dalam WhatsApp, Facebook ke, benda tu duk stay macam tu juga. Tapi yang jadi masalah dia kita. Takat kata kita nak politik di bahagian cawangan ke apa ke, baru jadi JKKK ke, tak ada apa tuan-tuan. Pasal apa dengan taksub kita nak sokong politik ni, kita duk gadaikan kita punya masa depan kita di akhirat. Kita sendiri yang mencari jalan supaya amalan kita orang lain ambil. Tuan-tuan tahu tak pemimpin politik ni berapa banyak pahala mereka nak dapat daripada manusia-manusia. Tu orang duk kata kat ulama-ulama, orang duk kata benda yang orang tak tahu. Kadang-kadang berlaku konspirasi kan, konspirasi seks lah, konspirasi rasuah lah. Kita nampak macam mula-mula rasuah sungguh, rupanya bila tengok balik, tak nampak pula macam rasuah. Kita duk kata macam-macam dah. Kita tak tahu dia ambil ke tak, kita tengok pun tak. Tiba-tiba dengan sebab kita tak sokong dah, kita kata ni perasuah, perompak, penyamun, buat lagu, hak tu, hak ni lah apa semua. Tiba-tiba benda tu tak betul tuan-tuan. Tu dia berapa banyak kita duk kata kat dia. Tuan-tuan, Allah tak tidur tuan-tuan. Ni catatan wakil Allah ada tuan-tuan. Dan Allah akan nilai satu persatu tuan-tuan. Maka stop bab ni tuan-tuan. Jangan dah. Biar hidup kita ni hidup yang ketenangan tuan-tuan. Mulut kita sentiasa bergerak, tapi bergerak dengan zikrullah, bergerak dengan istighfar, bergerak dengan alunan Al-Quran yang kita hafal tuan-tuan. Biar bergerak kot tu tak apa. Tak ada benda nak bergerakkan mulut, diam tuan-tuan. Diam.
Tak boleh, saya ni memang tak boleh duduk diam. Mulut dia kena gerak tuan-tuan. Beli chewing gum banyak-banyak makan. Jadi macam apa? Sir Alex Ferguson. Kerja kunyah chewing gum dia. Sampai ketua ni pun tengok kunyah chewing gum kat tuan-tuan. Senang. Tak kata ke orang, tak buat apa pun ke orang. Itulah yang kita kena buat sekarang ni tuan-tuan. Cukup-cukuplah tuan-tuan. Taubatlah ke Allah. Kita pernah tak kata kat mana-mana pemimpin tuan-tuan, kalau kita nak, kalau daripada apa yang kita tengok hari ni, Syekh kata apa tadi? Kena pergi cari orang tu minta maaf. Pemimpin mana yang kita nak pergi jumpa, yang nak mai jumpa kita? Macam mana kita nak buat appointment dengan dia? Allah tuan-tuan, banyak remba-remba dah besar tuan. Jauhkan diri daripada benda-benda yang macam ni. Baik. Sikit lagi insya-Allah. Berkata seorang penyair, la tazliman idza ma kunta muqtadiran. Faz-zulmu yurji'u uqbahu ila nadami. Tanamu aynaka wal mazlumu muntabih. Yad'u 'alaika wa 'ainullahi lam tanam. Maksud daripada syair ni, jangan kamu melakukan kezaliman ketika kamu berkuasa. Sesungguhnya kezaliman itu akibatnya kembali kepada penyesalan. Matamu tidur sedangkan orang yang dizalimi itu terus berjaga. Dia mendoakan keburukan ke atas kamu dan mata Allah tidak tidur. Allah tak tidur tuan-tuan. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tak berkehendak kepada mengantuk dan tidur. Innallaha sami'un basir. Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu apa yang kita tak tahu. Ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Dia tahu apa yang di luaran dan apa yang di dalam kita. Walaupun dalam itu kita sedang berbisik dengan hati kita, Allah tahu. Bila kita takwa kepada Allah, takut kepada Allah, kita sedang, Allah sentiasa bersama dengan kita. Allah tengok kita, Allah ada perhati je kita tuan-tuan. 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 30 hari sebulan, 365 hari setahun, Allah tengok kita. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan takut nak buat benda-benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Benda ni kena wujudkan dalam diri kita. Kena cuba tuan, kena buat. Walaupun kadang-kadang terlupa, lalai, terbuat juga benda Allah larang. Istighfar, minta ampun balik ke Allah. Azam balik tak mau buat. Hidup balik bersama-sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak lama dah hidup kita ni pun tuan. Baik. Sebahagian salaf pernah berkata, janganlah kamu menzalimi orang-orang yang lemah, agar kamu tidak menjadi sebahagian daripada sejahat-jahat orang-orang yang kuat. Banyak orang ni tuan-tuan, dia zalim orang yang lemah. Dia ada kuasa tuan-tuan, dia tindai habis segala musuh-musuh dia, segala orang-orang yang dia tak suka, segala orang yang pernah dulu kata kat dia, dia balas dendam, dia tekan, dia tindas, dia buat tu, dia buat ni, kan. Saya pun tak tahu nak kata tuan-tuan. Orang pernah bertanya tu soalan lah. Ini juga berkenaan dengan politik dah. Salah tak apabila seseorang pemerintah tidak memberikan peruntukan kepada ahli parlimen pembangkang? Kan negara kita macam tu. Sedangkan wang itu adalah wang yang sepatutnya diberikan kepada rakyat. Zalim ke tak tuan? Kalau tanya saya, pendapat peribadi saya, zalim. Zalim. Dia masalah dia lah ni, hampa nak balas dendam dekat ahli parlimen tu ke, hampa nak balas dendam kat rakyat yang bangga tu lah. Tugas pemimpin membantu rakyat. Tak kisah apa pun yang disokong oleh rakyat. Rakyat ini yang menyebabkan pemimpin berada di atas. Walaupun power kita tuan-tuan sehari dalam 5 tahun, tapi power kita sehari itulah yang menyebabkan terbentuknya kerajaan. Tiba-tiba bila kita duduk di kawasan pembangkang, kan, peruntukan tak diberikan. Kerajaan Lani ke, kerajaan dulu ke, sama ya tuan-tuan. Kadang-kadang kita nampak ianya seolah-olah bersifat balas dendam, kan? Seolah-olah, saya tak kata balas dendam, tapi dulu kawan tu buat macam ni, kawan yang tak dapat ni marah. Macam mana kami nak tolong ni, apa hampa tak bagilah apalah.
Lepas tu bila mereka ni pula dapat, mereka pula tak bagi. 2 kali 5 tuan ni. Zalim tak? Tuan-tuan rasa apa? Zalim. Dalam keadaan macam ni tuan-tuan, jangan waktu kita ada kuasa kita zalim orang lemah. Hari ni kita bos tuan-tuan, bawah kita mungkin ada staff 5-6 orang, 2-3 orang ni kita suka tuan-tuan, mereka buat salah pun kita pejam mata. Hak yang kita tak suka ni tuan-tuan, kadang-kadang benda dia buat tu betul pun kita saja cari agak bagi nampak salah, dah kita tak suka kat dia. Tak patah lagi kalau dia buat salah, memang kita duk tunggu poin tu je tuan-tuan untuk kita nak hantam dia. Tak boleh, kita zalim. Anak-anak kita sendiri pun tuan-tuan, ada 4-5 orang, kita lebihkan 1-2 di kalangan anak kita. Hak ni cerdik sikit, hak ni pandai sikit, hak ni baik sikit, suka tolong kita, kita sayang hak ni. Hak seorang lagi buah lah, suka buat kacau lah tu, hak ni kita kira nak marah dia, kira nak tibai dia. Zalim tuan-tuan. Anak tadi akan tuntut hak di hadapan Allah. Kalau kita sedar kita ada zalim anak kita tuan-tuan, kita ada berlaku tak adil tuan-tuan, kita kena tunduk minta maaf ke anak, walaupun dia anak kita. Jangan sampai dia tuntut hak dia di hadapan Allah. Sebab itu tanggungjawab kita tuan. Dia anak kita, kita kena pergi sama rata kepada semua anak. Sampai tahap macam tu. Oh, mentang-mentang kita bapa, kita ada kuasa, wetu mak ayah ni anak-anak tak boleh nak lawan, tak boleh nak bantah, kita pilih mana kita nak sayang, mana kita nak benci. Tak boleh. Termasuk tak apa yang dikatakan dalam bab ni? Sama. Ketika mana kita berkuasa, kita ada power, kita tekan orang-orang yang lemah. Dikatakan bahawa di dalam kitab Taurat tertulis, seorang penyeru akan menyeru di belakang sirat, wahai orang-orang sombong lagi zalim, wahai orang-orang kaya lagi celaka, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah dengan kemuliaannya bahawa hari ini orang-orang yang zalim tidak akan melalui jambatan ini. Disebut dalam kitab Taurat tuan-tuan, orang-orang yang sombong, orang-orang zalim, orang-orang kaya yang celaka. Maksud dia kaya dan dia tak keluarkan apa yang dimestikan terhadap kekayaan dia. Bahkan dia sombong dengan kekayaan dia, tak keluar zakat, dia tak keluar sedekah. Orang-orang tersebut tak dapat lalu titian sirat pada hari akhirat. Apa kesan tak lalu titian sirat? Sirat ni apa dia tuan-tuan? Jambatan yang merentang di atas neraka. Hujung dia syurga. Serupa kita nak pergi Penang tuan-tuan, daripada Seberang ni nak pergi pulau, kira lepas tol tu, okey, mula sirat, kira laut tu sepenuhnya tu adalah neraka. Sampai pulau hujung tu adalah syurga. Kalau hari tu kita tak boleh lalu sirat tuan-tuan, nak pergi mana? Tak apa, duduk tepi sat lah nah. Tak ada, mana ada duduk tepi. Singgah RR. Ustaz Mat Malaya kata kan, dia kutuk Imam Syafi'i kan. Kata Imam Syafi'i nak apa? Syurga pun tak mau, neraka pun tak mau, nak pergi RNR. Oh, baru mengaji 2-3 tahun, kata kat ulama. Zalim tak kata kat ulama? Tunggu apa Imam Syafi'i nak main balik minta. Saksi ramai. Tuan-tuan tengok kan klip tu kan. Dengan angkuh dan bongkaknya dia kata kat Imam Syafi'i, sesat, syirik, Allahu Akbar. Adakah saya kata kat dia ni saya sedang kutuk dia? Saya tak kutuk dia tuan-tuan, tapi saya geram ke dia. Ni pula ni ada live pula kan. Saya tak tinggi ilmu saya sampai tahap dia, tapi saya yakin Imam Syafi'i punya ilmu lebih tinggi daripada ulama-ulama yang ada kat negara kita hari ni. Boleh kata kau orang macam tu. Itu juga salah satu bentuk kezaliman. As-sirat tak boleh lalu, maka kita akan berenang di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kau tuan-tuan nak tengok balik saya buka YouTube kan. Ada tentang zikir ilahilas tulil firdaus. Ada seorang ustaz dia kata betul-betul kat Imam Syafi'i tuan-tuan. Dan dia kata tak kisah nak viral lah. Moga Allah bagi hidayah kepada kita semua tuan-tuan untuk menjaga lidah kita. Tak mau zalim orang, tak mau kata ke orang. Kalau betul pun orang tu buat salah tuan-tuan, kita tegur dia, kita marah dia dalam keadaan kita menjaga kehormatan dia, bukan menjatuhkan maruah dia. Elakkan segala bentuk kezaliman.
Hari ni kita tak zalim orang tuan-tuan, Allah akan jaga kita. Allah tak akan biarkan mana-mana pihak zalimi kita. Jadi tuan-tuan, perempuan rahmati Allah, insya-Allah saya montis setakat ni dulu. Kita akan sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk itu pada kelemahan, kehinaan, kebodohan diri saya. Mohon ampun dan maaf tersalah bahasa, tersilap kata. Tuan-tuan puan, kalau ada apa-apa kebaikan yang boleh kita ambil pada pertemuan malam ni, balik lagi pakat cerita, kongsi-kongsi sikit dengan isteri kita, suami kita, anak-anak, rakan-rakan, jiran-jiran. Mudah-mudahan ilmu yang baik bila kita faham, kita sampaikan, manfaat ilmu akan lebih meluas. Dan bila kita cerita ke orang, ajak ke orang tentang kebaikan, orang amalkan. Selagi mana ianya diamalkan, selama itu kita akan terus diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Wa hadza bitaufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin asyrafil mursalin وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا عن ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب الفضل وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.